Bersama cita-cita bercapai jadi warisan. Ya, kamilah penyambung warisan masa depan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia buat guru-guru yang dihormati, rakan-rakan dan seluruh rakyat Malaysia. Nama saya Nurul Alis Arisa binti Muhammad Azizun, puteri sulung kepada pasangan Encik Muhammad Azizun bin Sa'adun dan Puan Razana binti Mak Yusof. Saya mempunyai seorang adik yang berumur 5 tahun. Saya berumur 11 tahun dan belajar di tahun 5 Al-Ghazali Sekolah Kebangsaan Sri Bira, Pekan Pahang. Guru kelas saya bernama Puan Badrunisa binti Muhammad Nasiruddin. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai pengawas sekolah dan pengerusi Kelab Doktor Muda tahun 5. Walaupun untuk fizikal saya ini kecil, saya ini kecil-kecil cili padi tau. Saya juga aktif dalam sukan taekwondo, di mana saya merupakan atlet taekwondo peringkat kebangsaan. Pencapaian tertinggi saya dalam sukan taekwondo ialah dinobatkan sebagai pemain terbaik bagi wilayah Pantai Timur dalam kejohanan Taekwondo Junior Pukul Branch pada tahun 2018. Ketika itu, saya berumur 9 tahun. Mata pelajaran kegemaran saya ialah bahasa Malaysia. Kenapa? Kerana negara kita Malaysia terdiri daripada berbagai kaum, agama dan bangsa. Setiap tahun, kita akan menyambut berbagai perayaan mengikut kaum dan bangsa masing-masing. Tetapi kita, semua rakyat Malaysia, tetap disatukan dengan satu bahasa, iaitu bahasa Malaysia. Hebat kan bahasa Malaysia? Marilah kita sama-sama memartabatkan bahasa Malaysia dalam kehidupan seharian kita. Hobi saya pula ialah membaca. Dengan membaca, saya mendapat banyak pengetahuan baru, sama ada dalam akademik ataupun kehidupan seharian. Membacakan jabatan ilmu. Saya suka membaca apa sahaja jenis bahan bacaan, sama ada buku-buku ilmiah ataupun hiburan. Tidak salah kan jika sekali-sekala kita membaca bahan bacaan berbentuk hiburan, asalkan tidak mengandungi unsur-unsur yang tidak sihat. Yang penting, dapatkan kebenaran daripada ibu bapa terlebih dahulu ya. Walaupun rakan-rakan sebaya saya kebanyakannya dengan gadget-gadget masing-masing, saya lebih suka baca bahan bacaan berbentuk fizikal. Ini kerana bahan bacaan berbentuk fizikal memberi saya lebih kepuasan apabila dapat memegang dan menyimpan bahan bacaan tersebut sebagai koleksi. Selain itu, saya juga bebas daripada kesan sampingan sinar UV daripada gadget tersebut. Saya sangat bersyukur kerana mempunyai ibu bapa yang sentiasa menyokong hobi saya dengan tidak pernah jemu membelikan buku-buku kegemaran saya. Terima kasih Adik Aziz. Sekarang kita ceritakan tentang buku yang menjadi pilihan Aziz. Buku yang pertama ialah Gadis Novel Lawan Budak Komik. Buku ini mengandungi 104 muka surat dan ditulis oleh novelis terkenal Malaysia Aiman Syarah dan Khairul Tamaruddin. Buku ini boleh didapati di mana-mana kedai buku. Buku yang kedua ialah Makanan Terbaik dari Pahang hingga ke Perlis. Buku ini ditulis oleh Safiatul Atiqah Razali dan mengandungi 54 muka surat. Buku ini boleh didapati
didapati di mana-mana kedai buku juga. Buku yang terakhir ini telah menyentuh hati saya untuk menjadi orang yang lebih mementingkan agama. Buku ini bertajuk Sahabat Dunia Akhirat yang ditulis oleh Ustazah Asma Harun. Buku ini mempunyai 180 muka surat dan boleh didapati di mana-mana kedai buku termasuk aplikasi-aplikasi dalam talian. Di antara ketiga-tiga buku ini, saya memilih buku Gadis Novel Lawan Budak Komik. Di pagi yang indah ini, suka saya ingin berkongsi dengan anda tentang sebuah buku yang pernah saya baca. Buku ini bertajuk Gadis Novel Lawan Budak Komik. Buku ini telah dicetak pada tahun 2016 dan mengandungi 104 muka surat. Buku ini ditulis oleh novelis terkenal Malaysia, Ain Maisarah dan Khairul Kamarudin. Kulit kertas buku ini direka oleh Khairul Azmi. Rekaan kulit buku ini sangat menarik dan boleh menarik minat para pembaca. Ia menggunakan lukisan yang sedap mata memandang dan sesuai dengan tajuk novel serta menggambarkan dua watak utama dalam novel ini. Dua watak utama dalam novel ini ialah Nela Amara selaku Presiden Kelab Novel dan Hafizi Roshidi sebagai Presiden Kelab Komik. Buku ini menceritakan tentang pembubaran dua kelab, iaitu Kelab Novel dan Kelab Komik. Sekolah Sri Bali kecoh apabila dua presiden ini menyerang mesyuarat kelab dan persatuan. Lama-kelamaan, berita itu telah sampai ke pengetahuan Tuan Pengetua. Mereka diberi peluang untuk mengekalkan kelab masing-masing dengan cara bertanding kerana hanya satu kelab saja yang akan dikekalkan. Berlakunya persaingan yang sangat sengit antara mereka berdua sehingga berlakunya perang saraf. Pelbagai usaha dilakukan bagi mengekalkan kelab masing-masing. Pencinta novel dan kaki komik mula mengutuk dan mensabotaj antara satu sama lain. Akhirnya, mereka bergabung menjadi kelab novel dan kelab komik kerana mereka sedar misi mereka ialah menarik minat pelajar untuk membaca, bukan permusuhan untuk mengekalkan kelab masing-masing. Pada pandangan saya, buku ini memberi banyak manfaat dan pengajaran kepada kita semua. Ia juga sangat sesuai dibaca oleh golongan kanak-kanak dan remaja. Penggunaan bahasanya yang ringkas mudah difahami oleh semua peringkat umur. Ia memudahkan saya untuk membaca dengan lebih lancar dan jelas. Isi kandungannya juga tidak terlalu berat dan jelas menerangkan maksudnya. Bilangan muka surat tidak terlalu banyak atau sedikit, sangat sesuai untuk dibaca dalam keadaan santai. Buku ini memberi banyak pengajaran kepada kita semua. Antaranya, berlawan bukanlah satu cara penyelesaian dalam apa jua situasi, manakala bekerjasama ialah satu-satunya cara untuk bersatu dan berjaya. Di dalam kehidupan seharian kita juga, mengalah bukan bererti kita kalah. Manakala ingin berjaya dengan menjatuhkan orang lain ialah satu cara yang tidak sihat dan hanya akan merugikan diri sendiri. Walaupun tajuknya agak keras dan sedikit kebudak-budakan, buku ini sebenarnya banyak memberi manfaat dan pengajaran kepada kita semua. Bak kata pepatah Inggeris, don't judge a book by its cover. Sekian sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Ya, terima kasih Alice. Terusnya, soalan nombor 2, dengar ya. Fenomena norma baharu yang sedang berlaku menyebabkan ramai guru-guru melaksanakan
kasih cikgu atas soalan tersebut. Saya bersetuju dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lebih baik berbanding dalam talian. Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam talian bagi menggantikan interaksi secara berdepan di dalam bilik darjah pasti satu-satunya cara yang paling selamat ketika pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Di sekolah kerajaan sahaja, kira-kira 4.7 juta pelajar sekolah rendah dan menengah bercuti selama tempoh PKP berlangsung. Namun begitu, keterbatasan dan kekangan pasti wujud, khususnya kepada pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar atau daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Bermula dengan kekurangan akses internet oleh ibu bapa dan pelajar, pembelajaran secara dalam talian ketika PKP terbukti menjadi cabaran kepada guru yang berjuang untuk memastikan kelas berterusan walaupun berlaku krisis disebabkan pandemik COVID-19. Kementerian Pendidikan baru-baru ini menyediakan garis panduan untuk pentadbir sekolah, guru-guru, ibu bapa dan pelajar untuk menjalankan pembelajaran secara dalam talian kepada pelajar semasa PKP, terutama melalui portal pembelajarannya. Platform itu menyediakan pautan kepada alat komunikasi seperti Google Classroom dan Microsoft Teams untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kementerian Pendidikan Malaysia mendapati pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dan belajar dari rumah kurang berkesan berbanding secara bersemuka. Kementerian tersebut sedar terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengajaran secara dalam talian ini. Menurutnya, kaedah home-based learning adalah sesuatu yang baharu dalam kalangan guru, ibu bapa dan pelajar. Jadi, terdapat banyak limitasi dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Antaranya ialah tidak semua pelajar serta keluarga mereka mempunyai akses internet dan peranti elektronik yang menjadi halangan terbesar untuk merealisasikan kaedah tersebut. Murid yang tinggal di bandar tidak mempunyai masalah kerana mempunyai capaian internet yang bagus, tetapi jumlah itu amatlah sedikit. Tidak semua pelajar mempunyai Wi-Fi atau tablet di rumah, sedangkan pelajar dalam keadaan ini betul-betul bergantung kepada capaian internet. Ada setengah pelajar yang diberi kerja sekolah melalui Google Forms atau quizzes, namun tidak semua dapat berbuat demikian. Ada setengah murid yang tidak mempunyai akses internet yang penuh. Kesan daripada ini, kelas dalam talian memang susah untuk dilaksanakan. Ada setengah guru cuba untuk menggunakan aplikasi Google Meet, tetapi tidak tercapai kerana ada ibu bapa yang terpaksa keluar ke tepi jalan besar untuk mendapatkan capaian internet. Jadi, tidak banyak yang dapat dilakukan di pihak guru kecuali cuba mengekalkan hubungan dengan mereka sebanyak mungkin melalui kumpulan perbualan Telegram dan aplikasi WhatsApp. Tidak semua pelajar serta keluarga mereka ada keluarga yang mempunyai lebih dari seorang anak yang bersekolah, tetapi yang mempunyai sebuah telefon bimbit saja. Ini amat menyukarkan mereka untuk mengikuti kelas dalam talian ini. Apatah lagi, ibu bapa mereka terpaksa keluar bekerja dalam tempoh tersebut, mana menjadikan waktu untuk mengikuti kelas dalam talian itu akan terbatas. Kementerian Pendidikan juga mendapati sambutan daripada pelajar
tidak begitu menggalakkan kerana ada pelajar yang tidak menjawab dan membalas. Mereka melakukan 1/3 daripada pelajar tidak melakukan tugas yang diberi kerana kesilapan teknikal seperti masalah penyiaran dan isu-isu bunyi. Ini mungkin akibat daripada gangguan persekitaran di rumah yang mempunyai adik-adik kecil dan sebagainya. Jika situasi ini berterusan, ia akan menukarkan murid tersebut untuk mencapai tahap penguasaan minimum bagi setiap mata pelajaran diikuti. Ia juga akan beri kesan pada minat dan motivasi murid untuk terus mengikuti pelajaran itu. Hubungan murid dengan sekolah juga akan terkesan kerana mereka terasing daripada suasana persekolahan untuk satu tempoh yang panjang. Selain itu, pembelajaran secara dalam talian juga memberi kesan buruk pada aspek kesihatan. Jika seseorang itu menghabiskan masa yang lama di hadapan komputer untuk belajar, jika dilakukan secara berterusan, ia akan menyebabkan masalah kesihatan kepada visual dan otot-otot badan. Jadi, pada pandangan saya, pengajaran dan pembelajaran dalam kelas adalah lebih mengujakan dan menyeronokkan. Para pelajar lain boleh belajar secara bersemuka dengan guru-guru mereka yang mana lebih selesa. Selagi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dipatuhi, pembelajaran di dalam kelas boleh terus diikuti oleh semua pelajar lain dengan mengamalkan norma-norma baru. Yang penting, cuci tangan, pakai pelitup mulut dan hidung serta jaga jarak.